apa ayat dia. Ayat nombor 33 surah, tak ingat, tak pernah nanti cek balik. Allah kata di pada mahsyar nanti, semua orang dihimpunkan, masa tu kita tak ada argument dah. Nanti Allah akan tanya, macam mana kau tak tahu? Sedangkan aku bagi masa hidup kat muka bumi ni, ada yang 60, 50, 30 tahun. Kenapa kau boleh declare kat pada mahsyar nanti yang kau tak tahu ilmu ni? Sebab tu kau buat dosa. Kau langgar perintah aku. Sedangkan semua orang lain, hamba-hambaku yang lain, aku bagi fair kau duduk kat pada di dunia, try to get sebanyak mungkin ilmu dan amalkan apa yang aku suruh, supaya ilmu tu akan pandu engkau untuk berjaya dunia dan akhirat. Jadi sekarang tiba-tiba kat pada mahsyar declare, ya Allah, aku tak tahu sebab tu aku telah langgar perintahmu. Jadi kat situ tepat dengan ayat yang apa yang tadi ayat tadi, hadis tu, menuntut ilmu adalah fardu ain. Jika kita tidak tahu, Allah akan salahkan kita kembali. Sedangkan dia wajib. Kenapa kita nak declare kata, macam mana saya tak tahu, saya tak dapat. Kenapa orang lain boleh dapat? Allah cakap orang lain pun hidup di bumi yang sama. Aku bagi udara yang sama. Aku bagi rezeki hidup, makan, berakal, waras, tak cacat. Kenapa engkau tak dapat? Dia dapat. Okay. So, dekat situ faqih. Faqih perlu. Jika tahu je agama, kita tak mampu nak amal. Kita bila faham tu actually definisi faham bagi kita punya bahasa moden. Tapi bahasa sebenarnya beriman, yakin. Baru lagi orang beriman sebab bila faham, kita yakin, and then baru kita nak amal. Dekat situlah. Ya. Lagi satu, pasal orang yang munafik ni, nak tambah tadi terlupa nak cakap. Kenapa Allah jawab dalam Quran? Saya banyak tadabbur Quran. Sekarang ni saya buat juzuk by juzuk. Juzuk 1 sampai juzuk 30 masih dalam penulisan tadabbur. Saya keluarkan VAK dia, saya keluarkan perintah, peringatan dan larangan. Jadi kalau kita tengok, banyak Allah mencela pasal orang munafik. Daripada mula surah Baqarah sampai akhir, Allah akan cerita pasal munafik ni juga. Kalau kita tengok, inilah manusia yang paling rendah darjat di dalam kategori umat Islam. Orang bawah, paling bawah sekali kafir. Kafir tak payah kira lah sebab dia Allah memang tak pilih untuk Islam. Munafik adalah is the lowest sekali orang-orang Islam yang Allah pandang sebelah mata pun tidak. Lepas tu barulah naik pada orang Islam biasa, awam, baru naik mukmin, dah naik mukmin, baru kepada beriman, naik kepada orang soleh, baru naik kepada wali-wali Allah, baru kepada Nabi dan Rasul. Alangkah ruginya hidup kita, kita duduk pangkat paling bawah. Kenapa kita jabatan nak jadi bos, nak jadi pangkat-pangkat, tetapi di sudut mata Allah yang paling rendah. Kalau dalam pangkat tentera ni perebet, tukang kuli paling bawah. Paling tentera dah bercakap, bekas tentera dah bercakap. Betul, kalau kita lalu kat tepi jalan, orang sapu sampah tak mau tengok dia kita. Oh, kalau doktor ke lawyer pandang. Maka itu yang Allah pandang kat kita. Jadi jawapan dia, saya mengkaji, saya buat tadabbur. Bila saya dapat, kenapa? Saya nak dapatkan why orang tu jadi munafik. Dan akhirnya, saya jumpa faktor yang betul-betul puas hati. Seorang tu jadi munafik adalah sebab dia telah memasukkan benda haram ke dalam badan dia. Allah. Sebab tu kita sangat dikhususkan halalan thayyiban. Makan yang halal. Jangan ambil sumber haram. Kenapa sumber haram mudah sangat terjadi? Kalau kita tengok secara kasar, jangan makan BI lah, jangan makan babi lah, jangan makan arak, minum arak sebagainya. It's not like that. Haram ni ada terjadi contoh. Kita kerja pukul 5. Pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Tapi kita masuk ke office pukul berapa? Dah kat situ haram dah. Tengah hari mengulau lagi. Pukul 5, 4:30 dah kemas beg. Lagi dalam waktu office atau waktu bekerja, tak kisahlah kerja apa pun. Pergi office lah, masa tu pergi jawab WhatsApp lah, masa tu pergi tengok video barat. Kita dibayar oleh majikan untuk bekerja. Itu adalah duit nak makan anak isteri. Tapi kita mengulau. Cukup bulan gaji full, pergi beli beras, pergi beli anak makan. Sedangkan apa yang kita buat? Kita bagi anak bini, anak isteri kita makan benda haram. Itu sebab terjadi munafik. Simple. Contoh yang mudah kenapa boleh makan benda haram. Bila dah makan benda haram, darah daging dalam ni haram, mungkin ada jadi daging kat telinga ke, darah kat bahagian jantung ke, macam Sifu cakap tadi. Bahawa betul, tepat Sifu cakap tadi, kat jantung kita, kat hati kita ni, kat jantung, apa tadi, hati ke jantung? Jantung. Ada satu darah yang straight way tu, kita punya brain, otak. Itulah yang diceritakan oleh di dalam Quran, yang kata Rasulullah dibedah oleh Jibril, malaikat Jibril,
dibuang darah hitam. That is. Ya. Darah itu kalau buang memang kita akan jadi macam Nabi. Maksum, tak ada dosa. Tapi Allah nak uji kita, darah tu ada. Darah tu sebenarnya bergantung atas kita. Kalau lagi sakit hati kita, lagi banyak, lagi tebal lah saluran darah hitam tu. Dengan ilmu dia boleh sedikit dia. Kak Zaim tak? Dari segi apa yang terdengar tu kan, munafik tu kata orang senang nak faham munafik, macam pura-pura menjadi Islam senang kok apa maksud munafik? Pura-pura menjadi Islam. Kejap Kak. Pura-pura menjadi Islam. So orang masyarakat akan munafik, dia akan pergi kepada pura-pura menjadi Islam. Dia tak nampak erti munafik ialah yang begitu. Yang ada sekarang pada masyarakat kita. Itu pun juga munafik, Kak. Dia memang dah ada, cuma kau yang lalai tak tahu. Macam tu. Okay, Fatty cakap because sepatutnya kita go back pada definisi balik tadi. Okay, sekarang kita dah ke tengah, dah nak sampai ke hujung. Tapi okay, yang munafik ni, definition dia sangat mudah. Kita kena tengok 3 sifat ni. Kalau 3 sifat ni ada pada seseorang, this is munafik. Okay. Siapakah orang munafik? Pertama, kalau bercakap mesti nak bohong. 10 dia cerita, entah 1-2 pun tak tentu lagi betul. Dia kuat temberang, kuat menambah, cakap memang kencang. Tapi duit nothing. Orang yang cakap besar tak? Cakap yang, aku ni bisnes sebulan 10 juta masuk. Padahal kita pun tahu dia bukan yang macam tu. Dia cakap kencang. Cakap mesti bohong. Yang kedua, kalau kita bagi amanah kat dia. Kita tahu, ni rahsia aku dengan kau tau. Saat lagi, petang saat lagi dah sampai kat mana dah. Sabah Sarawak pun sampai. Tak boleh pegang amanah. Bagi duit, dia pecah amanah. Bagi janji, bagi rahsia, dia pecah rahsia. Atau apa sahaja. Senang cakap, orang yang tak mampu pegang apa-apa amanah. Ketiga, adalah bila dia berjanji dia engkar. Dia tak pegang janji tu. Kita cakap pukul 3 kita jumpa. Pukul 5 pun sampai. Jadi 3 ciri-ciri ni kalau ada dekat kawan kita atau diri kita, dalam Quran sendiri mengatakan jangan mendekati mereka. Kalau kita mendekati, lama-lama perangai itu akan berjangkit pada kita. Sebab munafik ni satu penyakit. Dia boleh melekat kat kita. Bila kita kawan dengan dia nak khianat kat belakang. Depan dia macam duit shilling. Baik, senyum lembut je, lembut gigi daripada apa? Orang kata lembut lidah. Tapi belakang, ini orang munafik ni, sampai Allah cakap dalam Quran, jangan jadikan pasangan. Jangan jadi isteri, jangan jadi suami, jangan jadi partner. Jangan sekali-kali deal anything. Kalau dia majikan, left. Jangan kerja dengan dia. Memang kejap lagi kena tipu macam tu je. So jangan do any agreement with him. Jangan. Orang munafik ni, sampai Allah cerita dalam Quran, lagi jijik daripada orang kafir. Kenapa? Sebab dia ni, macam Fatty cakap tadi, kita tak tahu bila dia Islam, bila dia kapiak dalam hati dia. Pagi dia boleh baik, petang belum tentu lagi. Lagi ciri-ciri munafik yang senang kita boleh nak tengok seseorang tu, selain pada janji, amanah dan cakap-cakap dia banyak tak boleh pakai, dia susah sangat-sangat. Orang yang nak bangun tahajud di tengah malam. Subuh, waktu-waktu macam ni, waktu dia memang tak boleh bangun. Berat. Sebab apa? Berat dosa dia tu. Allah kata, aku tak panggil waktu tahajud meringankan tubuh badan beribadat kepada aku sebab aku tak suka. Jadi kalau bersyukur hari ni kalau kita mampu bangun beribadat, maksudnya insya-Allah sifat munafik itu masih boleh dikawal dan kita tak boleh buang, tapi kita dengan didik dia. Okey, dan yang ketiga, orang-orang munafik ciri dia solat isyak selalu bus. Suka lewat ke solat isyak. Susah nak berjemaah. 2 ni yang jelas Nabi sebut dalam hadis. Allah Alam. Okey, Fatty? Baik tak? Baik, ma'am. Maknanya kalau pasangan itu seorang yang ada ciri-ciri tersebut, agak-agaknya kita mungkin mencetuskan satu persoalan dalam diri kita. Sekiranya pasangan kita itu memiliki ciri-ciri tersebut, apakah perlu meneruskan perhubungan suami isteri atau bagaimana? Jangan jawab dulu. Kita tinggalkan satu fikiran dalam pikiran kita. Sebab tak ada sembang je.
Dah. Nanti apa ni macam apa ni Kak Zai sebut tadi tu. Baik. Kita tinggalkan dulu dalam fikiran. Okey, dan kita masuk sebelum kita rest 5 minit, kita masuk idea kesihatan mental Al-Balqi tadi. Dia dah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Dan dia relate dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ketengahkan adalah sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kamu, tetapi melihat hati dan perbuatan kamu. Maknanya hati itu related dengan behavior. Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Iman. Dan related dengan Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, nombor 8707. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka semua anggota tubuh akan baik. Apabila segumpal daging itu buruk, maka semua anggota tubuh akan menjadi buruk pula. Segumpal daging itu adalah hati, qalb. Okey, ini yang disebut ni. Makna kata ilmuwan Islam, ya, hadis 40 percaya ke situ. Okey, dan inilah yang Al-Balqi ketengahkan dalam aspek ilmu kesihatan mental dan kesakitan mental. Maknanya mental yang dibahaskan oleh Al-Balqi ini bukanlah bersifat mental kognitif semata. Dengar baik. Ianya lebih bersifat keadaan mental yang disebut itu lebih bersifat kepada hati. Betul lah. Saya antara orang yang paling takut sekali, saya borak semalam dengan Zu di kelas semalam. Saya cakap, Zu, kalau antara ular hitam dengan manusia yang sifat munafik, mana yang paling ditakuti? Ni, ular hitam ke manusia? Apa dia Kim? Kalau ular hitam dengan hello? Okey. Antara ular hitam katakan kalau kau FD bertemu lah. Ada situasi FD bertemu ular hitam dengan manusia yang bersifat munafik. FD nak bunuh mana satu? Manusia Manusia sifat munafik. Sebab dia kalau macam ular hitam, kita memang dah tahu dah. Dia memang ada bisa, dia memang wajib dan dia memudaratkan manusia, memang wajib kena, bahasa mudahnya wajib kena belasah lah. Ular hitam tersebut. Kan? Tapi kalau manusia, yang paling kita takuti adalah manusia. Jadi sebab tu dalam isu sunnah kesihatan mental, antara salah satunya adalah sunnah memilih kawan. Sunnah memilih kawan. Memilih kawan ada karakteristik dan sebagainya. Sebab itu idea Al-Balqi dia melihat pada dua perspektif. Pertama, dari sudut Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu ayat 10, okey, dan terakhir dikembangkan oleh Kak Zai itu tadi ayat 67, 8, 9. Okey, dan Al-Balqi skopkan lagi dalam isu kesihatan mental manusia ini, diskopkan kepada hadis Nabi ada dua ini. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kamu, tapi melihat hati dan perbuatan kamu. Dia mudah aja dalam sudut psikologinya. Kalau hati kita baik, bagus. Okey, selalunya lah kalau kita buat baik, kita ingin diharap untuk mendapat kebaikan baik. Itu rumus. Ada pula orang, bila kita buat baik, dia tidak melihat kebaikan yang kita buat. Dia lihat kepada siapa yang buat kebaikan itu. Jadi sudut pandang orang ni yang menyebabkan mana dapat persepsi tersebut, dia terbentuk daripada hati. Okey, dan related dengan behavior. Kerana itulah Al-Balqi disebut sebagai
tokoh pertama dunia yang memaparkan teori cognitive behavior therapy. Baik, silakan Kak Zain. Sebelum Okey, kita okey. rest 5 minit. Maaf Sifu Okey sikit nak. Silakan. Baik, pada hari ini kan kita Fatty dan kawan-kawan yang lain, Allahu Akbar, kita duduk dalam majlis ilmu yang Allah limpahi rahmat. Sebab apa kita duduk sini bukan kita nak belajar sangat tu. Alright, kita nak membetulkan diri kita. Tak ada orang yang bersih, suci, yang mulia, yang baik itu adalah Allah. Tapi kita nak pergi kepada Allah ni, kita perlu jalan iaitu proses nak pergi kena ada ilmu, tidak kita buta. Jadi bagi nak tambah tu tadi, Allah Akbar. Ya, pasal kenapa seorang tu jadi munafik selain pada makan benda-benda haram, syubhat, benda-benda yang tak patut ni, sehingga menjadi darah daging, akibatnya hati dia rosak, hati dia sakit. Okey, hari ni kalau kita tengok pada masyarakat kita, Allahu Akbar, Al-Quran telah dijadikan dua. Pembacaan di majlis-majlis dan perhiasan di rumah. Bila nak baca Quran? Oh, ada kematian, ada majlis khatam Quran. Oh, bila nak buat kahwinan? Okey. Bila nak hajat esok ke, pandailah cari. Baik. Perhiasan. Kat rumah punya banyak Al-Quran, tapi berapa kali kita khatam sebulan, setahun? Allahu a'lam. Baik. Kembali pada Al-Quran tadi. Jadi kalau kita nak tengok Al-Quran ni, kenapa yang Al-Baqi ni bagi tahu kenapa hari ni salah satu sebab penyakit mental bukan because of physical, banyak internal side, iaitu daripada sudut jiwa yang Cik Kim bagi tahu tadi, jiwa dan jiwa lah kan, rohani dia lah kan. Betul sih. Baik. Sebab Al-Quran tu, sedangkan Allah dah jadikan dia sebagai penawar, ubat. Tapi sayangnya kita tak ambil ubat, kita tak ambil penawar tu. Sebab Al-Quran tadi tak jadi ubat, kita tak ada ilmu untuk gunakan dia sebagai penawar. Al-Quran ni kalau kita boleh saya kongsi sikit, Boleh silakan. Okey, Al-Quran ni sebenarnya Allah tak jadikan dia Alkitab semata-mata. Sebab tu kalau kita belajar, insya-Allah kita ambil fiqh Al-Quran, kalau siapa yang ambil bidang Al-Quran Sunnah dan sebagainya, cari fiqh Al-Quran, kita baca sedikit. Al-Quran ni dia ada lebih kurang 7 nama. Hari ni saya nak share sikit, insya-Allah bulan Ramadan ni nak cerita benda yang hebat ni. Okey, fiqh nama-nama Quran ni bukan setakat Alkitab. Yang kita duk baca sekarang ni, Alkitab ni pembacaan. Al-Quran juga ada nama Al-Hayyu, Ar-Ruh, Az-Zikri, At-Tanzil, Al-Furqan. Barulah Al-Quran. Kalau Al-Quran tu kita tak jadikan dia sebagai zikri ataupun jadikan dia roh kita, nafsu kita tak hidup dengan Al-Quran. Hello? Ya, silakan. Sorry. Bila kita tak jadikan dia sebagai arwah kita, jadikan dia Al-Furqan yang membezakan yang mana benar, yang mana batil, di kita tak boleh nak bawa Al-Quran tu. Sebab tu orang kata sahabat kata bagaimanakah akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah seperti Al-Quran bergerak. Macam mana Quran, macam tu akhlak Rasulullah. Kita tanya pada diri kita hari ni, macam mana kita bawa diri kita dengan Al-Quran? Al-Quran itu kita just baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa kita bawa bismillah tu. Jika kita bawa Bismillahirrahmanirrahim tu, walaupun satu ayat permulaan semua kalam, menunjuk kata kita dah boleh membetulkan, boleh merawat hati kita. Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Are you sure kau pergi mana kau bawa dengan nama Allah? Dalam semua tindakan kamu, dalam setiap akhlak kamu, percakapan kamu, perjanjian kamu. Sebab tu kita mudah nak tipu, mudah nak kencing orang, nak ambil kesempatan atau nak menikam. Because Bismillah tu tak resap, tak absorb dalam diri kita. Jadi that's why kita boleh buat tanpa rasa takut kepada Allah dan tanpa rasa aku dah langgar belum perintah Allah ni, aku tak takut ke dengan azab. Perkataan tidak ada sebab kita tak jadikan Al-Hayyu. Tak sampai ke roh kita. Tak sampai kepada penurunan Al-Quran itu, tidak mampu educate kita because of kita hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang pandai sebut. Tapi kita bawa tak? Kalau kita bawa,
InsyaAllah hati kita sentiasa kita takut atau nak melanggar because of kita tahu Al-Hayyu, Allah memantau aku di mana sahaja. Ada dua malaikat, Rokib dan Atid. Ada malaikat, ada Allah yang maha melihat, yang sentiasa melihat aku dan maha mendengar. Itulah pasal pengisian kita kena ada ilmu. Hanya bismillah, kalimah bismillah sudah mampu menjadikan kita akhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik, of adab dalam hati kita yang baik. Allahu a'lam. Okey, Sifu, terima kasih. InsyaAllah Kak. Wah, banyak benda yang kita boleh terakinkan selepas ni lagi. InsyaAllah. So, kita rehat 5 minit. Okey, dalam 10 minit. Okey, saya bagi rehat untuk 10 minit. Kita akan kembali 11.10. Okey, untuk segmen yang kedua, pengenalan manuskrip Masalih Al-Abdan wal Anfus. Okey semua? InsyaAllah.